الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له جزاك الله خير ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia segala sayang kepada Allah SWT. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah, berkongsi ilmu, berbincang tentang kitab karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah yang berjudul Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah kita sampai kepada bab yang dibincangkan oleh pengarang pada pertemuan lepas berkaitan dengan babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab perintah, bab menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ini yang kita bincangkan pada pertemuan lepas. Dan kita sambung sedikit lagi berkaitan perkara ini. So saya mungkin boleh kembalikan balik atau bincangkan sedikit tentang apa yang telah kita kongsikan supaya kita nampak kesinambungan perbincangan pada hari ini. Pada pertemuan lepas kita tengok sekejap dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. Ali Imran ayat yang ke-104, Al-Quran yang sama, muka surat 63. Saya ulang, surah Ali Imran, surah yang ketiga, muka surat 63, ayat yang ke-104. Pengarang memulakan, Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. So kita perhatikan ayat ini tuan-tuan. So Allah kata wal takun, ya, maka hendaklah, ya, menjadi minkum di antara kamu ummatun, satu umat. So hendaklah di antara kamu, hendaklah kamu menjadi satu umat, ya, yad'una ilal khair, yad'una menyeru, mengajak, ilal khair, kepada kebaikan. Jadi ini pengarang susun dan kita telah bahas panjang lebar berkaitan benda ni, iaitu ambil faedah dahulu. Allah perintahkan kita untuk menjadi satu umat, ya, yang mengajak kepada kebaikan. Ini kerja kita, tugasan kita, tanggungjawab kita. Jazakallah khair. Ya, yang kita semua kena buat sebagai umat Muhammad SAW.
Apa mengajak orang kepada selain daripada mengajak orang kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan hendaklah mencegah daripada kemungkaran. Dan kalau kita lakukan ini, mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada kemungkaran, Allah kata wa ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang berjaya. Jadi ya, berkaitan dengan ada tiga isu dalam ayat ni tuan-tuan. Satu, kebaikan, ya, kita nak ajak orang kepada kebaikan. Tuan-tuan, saja nak tanyalah, Robin Hood dia buat baik ke dia buat jahat? Okey, dekat sini konflik apa masalah? Macam mana kita nak kenal kebaikan? Ya, saya nak ajak kita fikirkanlah dekat sini, ajak kita nak letak trigger sikit. Percayalah, dekat atas muka bumi ni, so ketika Amerika serang Iraq, dia buat kebaikan, dia buat keburukan? Tuan-tuan, Amerika akan kata dia buat baik ke dia buat jahat? Dia kata dia buat baik. Orang Iraq akan kata dia buat baik ke dia buat jahat? Amerika buat baik ke dia buat jahat? Orang Iraq kata dia buat jahat. Yang mana satu? Inilah masalah kita tuan-tuan dalam hidup ni, dalam dunia ni, ya. So Hamas serang Palestin, dia kata dia buat baik ke dia buat jahat? Hamas kata dia buat baik, Palestin kata dia buat, Hamas buat jahat. Apa ni Hamas Palestin pula. Hamas serang Israel. Sekarang ni Israel pula serang Hamas. So Hamas kata Israel kata dia buat baik ke dia buat jahat? Israel kata dia buat baik, Hamas kata dia buat jahat. Yang mana satu? So bergantung macam mana kita nak menilai kebaikan. Ini masalah tuan-tuan. So nak tahu sesuatu tu baik atau tidak, macam mana nilaian dia? Apa kayu ukur? Ya, dekat sinilah yang bila kita nak ajak, contohlah katalah ada satu geng Robin Hood dekat Malaysia ni. Ni contoh saja tuan-tuan, janganlah pula buat. Nak fahamkan saja. Jadi dia ajak orang kepada dia nak merompak orang kaya untuk membantu orang miskin. Okey? So dia buat baik ke dia buat jahat? So kalau kelompok ini dia ajak pula orang join dia untuk pergi merompak orang kaya untuk nak membantu orang miskin. Dia buat baik ke dia buat jahat? So isu dekat sini kita perhatikan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kamu menjadi, ya, satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi dekat sinilah kita nak tahu al-khair tu apa. Itulah Allah sebut dekat sini, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak atau menyuruh kepada kebaikan. Al-ma'ruf tu dekat situ ialah, tengok dekat sini para ulama mengatakan apa? Al-ma'ruf kullu ma 'arafahu syara' wa aqarrahu min al-ibadat al-qawliyah wal fi'liyah az-zahirah wal batinah. Apa maksud dia? Al-ma'ruf itu, kebaikan itu adalah kullu ma 'arafahu syara', apa yang dikenal pasti daripada syarak. Syarak bagi tahu, Al-Quran bagi tahu, kan? Hadis bagi tahu dekat kita. Ini benda tu mesti ada dalam syarak dulu. So macam kita tadi,
pergi nak jadi Robin Hood, nak pergi merompak orang. Adakah syarat syariat Islam membenarkan kita mencuri barang orang? Tak membenarkan, maka itu kan ma'ruf. So sebab itulah kita punya indikator atau kita punya kayu ukur untuk menilai kebaikan adalah menerusi wahyu. Tengok Al-Quran kata apa, tengok hadis kata apa, untuk kita lakukan sesuatu. Sebab itu wa aqarrahu minal ibadat, ya, yang mana dipersetujui oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi sallam. Okey, ini memang dah ada dalam Al-Quran dan hadis, perkara tersebut itu kebaikan. Ya. Inilah perkara-perkara kebaikan. Kemudian pengarang mengatakan bahawa minal ibadat al-qauliyah, sama ada benda-benda itu adalah jadi pada jenis ibadat-ibadat qauliyah. Contoh kita baca Quran, ini qauliyah, semua datang dari lisan. Zikir, ya, menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, ini semua qauliyah, perkataan. Wal fi'liyah, perbuatan. Dan juga sama ada yang ada kata az-zahirah wal batinah, sama ada yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin. So inilah perkara yang dipanggil sebagai perkara kebaikan. Baik, itulah yang kita bincangkan. Kalau kita dapat lakukan ini tuan-tuan, menyeru kepada kebaikan, ya, mencegah daripada kemungkaran, so Allah kata wa ulaika humul muflihun. Ya. So kalau kita lihat, saya nak ajak kita lihat sekejap di dalam surah Luqman. So saya nak ambil dekat sini contoh bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita tentang Luqman Al-Hakim. Ya. Bagaimana dia mendidik anak dia. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke muka surat 412, bermula daripada ayat 12. Bagaimana Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana Luqman ini, ya, yang Allah puji dia, yang Allah kekalkan nama dan cerita dia dan nasihat dia, yang mana dia sedang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tengok dalam surah bermula daripada ayat yang 12, muka surat 412. Sedikit kisah cerita tentang Luqman Al-Hakim. Laqad ataina Luqman al-hikmat, ya, sungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, kebijaksanaan. Anishkur lillah, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah SWT, ya, hendaklah engkau bersyukur kepada Allah SWT. Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Sesiapa yang mensyukuri Allah SWT, yang sebenarnya dia mensyukuri diri dia sendiri. Wa man kafara, sesiapa yang nak mengkufuri, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian Allah cerita tentang Luqman yang diberikan kebijaksanaan ini. Allah kata wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman, ya, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, sedangkan dia ketika dia memberikan peringatan, pengajaran, ya. So ni seorang ayah terhadap seorang anak. Ini adalah kita panggil perkara yang utama dan orang yang paling penting untuk kita ajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, iaitu ahli keluarga kita.
Ya, inilah orang yang paling. Sebab tu saya ingatkan pada pertemuan lepas, orang yang paling sekali kita kena berikan perhatian dalam menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan ini dan menghalang dari kemungkaran adalah, pertamanya adalah diri kita, dan seterusnya adalah ahli keluarga kita. Sebab itulah kita hadir kuliah, dengar serba sedikit, apa semampu kita, balik kita baiki diri kita, kemudian ajak ahli keluarga kita pada perkara yang sama. Ya, sebab itu Allah ceritakan tentang Luqman ini. Benda pertama yang diajar, tuan-tuan, ini benda pertama juga kita semua kena tahu. So Allah kata, ya, Allah cerita dekat kita tentang apa nasihat dia. Benda pertama, ya bunayya, ya, ya bunayya. So Allah guna perkataan dalam ayat inilah bunay. Bunay ni dalam kaedah bahasa Arab, cara orang Arab guna, dia boleh cakap ya bani, ya ibni, ya waladi. Perkataan ini semua berarti erti anak. Ya bani, wahai anakku. Dia boleh cakap ya waladi, wahai anakku, boleh sebut. Tapi dia tak guna perkataan yang kita tengok kat situ. Dia sebut ya bunayya. Apa maksud dia ya bunayya ni? Wahai anak kesayanganku. Tuan-tuan, ini antara lafaz-lafaz yang kita boleh guna untuk ketika bercakap dengan anak kita. Ya, satu benda yang sangat indah, iaitu kita rasakan pada diri dia kasih sayang yang terus daripada seorang ayah, atau kasih sayang yang terus daripada seorang ibu. Jumpa dia cakap, ya, ini di antara perkara lah. Tuan-tuan cuba ketika anak kita buat masalah, kan, kemudian kita nak nasihat dia, kan, mungkin kita marah, mungkin apa, kan, kita marah dia mungkin depan adik-beradik dia yang lain, depan mak dia, depan saudara dia. Lepas tu kita tarik dia ke tepi, cakap dekat dia, ya, dengan lafaz yang kita ni sayang dekat dia. Masa kita marah dekat dia tu, mungkin ini yang saya tengok lah, satu pengalaman saya sendiri sebagai seorang anak, dua sebagai seorang ayah, tiga sebagai seorang guru, ya, di sekolah tahfiz saya. Jadi saya tengok benda-benda ni memberi kesan. Dengan lafaz menunjukkan kasih sayang ini memberi kesan kepada anak, ya. So kita kata, kita bagi tahu kita sayang dia, supaya dia tak mengulangi perbuatan tersebut. Kalau dekat sekolah saya tu, saya just nak kongsi sajalah. Saya sebut tu, saya panggil dia, ni anak orang ni tuan-tuan, ni anak orang. Saya mudir, jadi ada kes lah. Panggil, lepas tu ustaz-ustaz dah mengadu sekali, dua kali, tiga kali, saya masuk campur lah. Panggil budak tu kecil, 9 tahun, kan, pun tak tahu apa-apa pun. Tapi Masya Allah, dia hafalan dia bagus, kan. Tapi budak dia agresif, dia tantrum, macam-macam lah budak ni. Jadi akhirnya saya panggil dia lah, saya tanya dia lah kesalahan ni. Saya panggil dia one to one. So saya masukkan dalam pejabat, saya tanya dia, betul ke kamu buat macam ni? Betul ke ustaz ni mengadu kamu macam ni? Betul ke orang ni mengadu kamu macam ni? Saya panggil dia, dia mengaku, ya. Saya kata, saya tak suka nak rotan, saya tak suka nak marah, saya kata. So saya nasihatkanlah dia. Kemudian saya katakan kat dia, saya sayang dia. Kemudian saya kata, saya ajak dia duduk atas riba saya.
Saya cakap, dia tahu tak saya sayang kamu? Dia kata dia tahu. Ya. Saya lepas saya cakap saya sayang kamu tu, dia menitis air mata. Pula budak ni pula Allah qadarkan dia tak ada ayah. Ya, dia tak ada ayah. So kami je lah yang jadi ayah untuk dia. So dia buat perangai memang macam-macam. Tapi macam itulah. Begitu juga dekat anak-anak kita. Tuan-tuan, bila saya tahu, saya juga ayah. Kita ada marah. Tapi bila lepas kita marah tersebut, kita marah tu bukan sebab kita benci dia, bukan. Kita tahu, kita sendiri tahu. Dan dia pun tahu. Tapi perasaan budak tu dia akan anggap kita benci dia. So lepas tu bawa dia ke tepi. Bawa dia ke tepi, panggil dia, cakap dekat dia yang kita ni sayang dia. Ya, kemudian kita peluk dia, kita usap dia, kita cium dia. Insya-Allah tuan-tuan, ya, apa yang saya lihat, ya, anak ni dia akan mengalirkan air mata, dia akan datang rasa keinsafan diri. Akan wujud keinsafan dalam diri dia yang insya-Allah dia akan perbaiki. Tapi percayalah dia akan buat silap lagi. Ya, dia akan buat silap juga. Sebagaimana kita buat silap, begitu juga anak-anak. Jadi kita akan terus usaha untuk sampailah dia matang, ya, sehingga dia dapat perbetulkan diri dia sendirilah. Okey, itu dia antara perkara. Kita tentang perkataan ya bunayya. So yang kedua tuan-tuan, la tusyrik billah. Ini nasihat pertama. Apa inti kandung dalam nasihat mengajak orang kepada kebaikan? Ialah mengajak manusia, pertama ialah mentauhidkan Allah. Yang kedua ialah jangan syirikkan Allah. Mengajak kepada kebaikan, yang paling penting adalah mentauhidkan Allah. Dan ini adalah dilakukan oleh semua para rasul. Menjauhi daripada, yang kedua adalah lawan kepada tauhid adalah syirik. Lawan kepada syirik adalah tauhid. So kita kena tahu perkara-perkara yang mentauhidkan Allah, yang Allah perintahkan kita mentauhidkan kepada dia. Dan kita kena tahu perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Dan inilah best benda pertama, poin pertama yang kita kena sedarkan diri kita, kena ajarkan, nasihatkan anak diri kita dan keluarga kita. Ini benda first. Sebab itu disebut dalam ini, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan syirikkan Allah. Tauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Tadi kita dah tahu dah bahawa perintah al-ma'ruf itu adalah perkara kebaikan seperti ibadat qauliyah, ya, perkataan qaul. So kadang-kadang perkataan qaul, perkataan lidah ini pun boleh bawa kepada kesyirikan. Ya, perkataan ini juga boleh bawa kepada kesyirikan. Dan juga perbuatan juga boleh bawa kepada kesyirikan. So kita kena tahulah had-had tauhid dan lawan kepada tauhid, iaitu syirik. Ini kita kena kenal pasti secara tuntas. Sebab itu dia kata dekat sini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah, ya, kezaliman yang besar. Berkaitan dengan syirik ni tuan-tuan, ya, banyak orang kadang-kadang anggap syirik ni adalah perkara yang remeh. Ya, saya buat contoh. Banyak orang tak perasan. Biasa kan kita tengok kadang-kadang ini orang tak faham itu syirik. Contoh, pakai tangkal. Ya, banyak masyarakat kita Melayu kita masih lagi dengan benang hitam. Bayi baru lahir, letakkan benang hitam dekat lengan tangan. Tak cukup dekat tangan, dekat kaki. Tak cukup dekat kaki, kat pinggang. Tak cukup kat pinggang, kat leher. Ya, semuanya nak dibelitkan benang hitam. Kononnya benang hitam tu boleh mencegah anak tersebut daripada makhluk halus. Ya, tak berlaku macam tu.
Nabi kata, man allaqa tamimah faqad asyrak. Ingat, Nabi kata sesiapa yang memakai tangkal sesungguhnya dia telah syirik, telah melakukan kesyirikan. Ini bukan benda kecil. Ya, syirik ini bukan benda kecil. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang perkara syirik ini, bahawa syirik bukan benda yang kita boleh anggap remeh. Ya, sebab itu benda yang kita panggil, macam kita kata tadi, ya, bahawa kita kenal pasti tentang kesyirikan ini. Saya nak ajak kita lihat dahsyatnya syirik ini. Ya, buka surah An-Nisa sekejap, ayat yang ke-48. Surah An-Nisa ayat yang ke-48, muka surat 86. Saya ulang, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-48, muka surat 86. Perhatikan ayat ini. Apa kata Allah? Ya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Allah kata, Inna Allah la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan, ya, ayyushraka bihi, orang yang mensyirikkan Allah SWT, wa yaghfir ma duna zalik, Allah akan ampunkan selain daripada itu. Selain daripada dosa syirik Allah boleh ampunkan, tapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Kemudian, ya, wa man yusyrik billah, sesiapa yang melakukan syirik terhadap Allah, merosakkan tauhid dia, okey, Allah kata faqad, sesungguhnya iftara ithman azima, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. So ini bermaksud dosa syirik tidak akan diampunkan melainkan dengan sebenar-benar taubat. Ya, dosa-dosa kita yang lain boleh terampun dengan sebab solat kita, dengan sebab puasa kita, dengan sebab wuduk kita. Ya. Tapi dosa syirik tidak. Ini yang pertama. Yang seterusnya kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah surah yang kelima, ayat yang ke-72, muka surat 120. Saya ulang. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, muka surat 120. So firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladhina qalu Inna Allah wal Masih ibn Maryam wa qala al Masih ya bani Israel u'budu Allah Rabbi wa Rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar
wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah kata, laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu maryam, orang yang mengatakan bahawa Allah Tuhan itu adalah Isa bin Maryam. So itu bermaksud orang Kristian, sesiapa yang mendakwa Isa alaihissalam sebagai Tuhan, dia telah kafir. Itu satu. Allah kata wa qala al-masih, dan berkatalah Isa alaihissalam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, yaitu Tuhan aku dan Tuhan kamu. Aku bukan Tuhan, tapi sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tengok, ini dakwaan Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Kata lagi, innahu may yushrik billah, sesungguhnya ya, orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Ini masalah syirik, tuan-tuan. Ya, kita kena tahu benda ini. Faqad harramallahul jannah, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dia syurga. So syurga itu diharamkan bagi orang yang melakukan syirik. Tadi kita bincang apa dia? Satu, syirik itu adalah dosa yang besar. Kedua, dosa yang paling besar. Kedua, syirik itu adalah perkara yang tidak akan diampunkan. Orang itu tidak akan diampunkan oleh Allah. Ya. Yang ketiga, dalam ayat ini, orang tersebut yang melakukan syirik, ya, diharamkan syurga untuk dia. So itu bermaksud dia takkan dapat masuk syurga sebab syurga itu haram untuk dia. Siapa yang haramkan? Allah. Bukan benda kecil ini. Ya. Kemudian Allah kata wa malil zalimin min ansar. Kemudian dia kata wa ma'wahun nar. Tempat tinggal orang melakukan syirik ni adalah neraka. An-nar, an-nar ini maksud api. Bahasa kita je panggil neraka, maksudnya dia berada di tempat yang penuh dengan api. Ya. Kemudian Allah kata wa malil zalimin min ansar. Dan tidak akan ada penolong bagi orang yang zalim. Ini adalah orang yang zalim. Ya. Dan seterusnya adalah orang menyebabkan, orang yang syirik ini menyebabkan dia kekal pula dalam neraka. Kekal. So kita tengok apa berlaku pada orang yang melakukan syirik. Sebab tu kita kena tahu, seruan kita, ajakan kita ialah mentauhidkan Allah dalam apa juga keadaan. Esakan Allah SWT, tunggalkan Allah SWT dalam segala peribadatan kita, dalam segala kata-kata kita, dalam segala perbuatan kita. Tunggalkan Allah semata sebagai Tuhan. Jangan berikan hak Allah kepada selain Allah, walau siapa pun dia. Ini hak Allah. Ya. So saya nak ajak kita pula lihat dalam surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98 pada ayat yang ke-6, muka surat 598. Saya ulang.
Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98, ayat yang ke-6, muka surat 598. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaik syarrul bariyah. Tengok di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya telah kafirlah, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani telah kafir. Wal musyrikin, dan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala telah kafir. Satu masalah, hukum ke atas mereka adalah kafir. Orang mensyirikkan Allah, hukum ke atas mereka adalah kafir. Sebab itu jangan lakukan kesyirikan. Kita kena tahu perkara-perkara syirik ini. Lawan kepada syirik adalah tauhid. Asyirku aksu tauhid. Syirik itu adalah lawan kepada tauhid. Ya. So Allah kata lagi dalam ayat tersebut, ya, fi nari jahannam, seorang musyrik, orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah SWT, orang yang telah kafir, mereka berada dalam neraka, khalidina fiha, ya, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ulaik, mereka itulah syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Dahsyat perkataan Allah ni tuan-tuan, keras-keras, sekeras-kerasnya tentang syirik. So pertama Allah kata orang kafir atau orang yang telah melakukan kesyirikan, dia telah kafir. Ahli kitab dan orang yang melakukan syirik telah kafir. Ini satu isu. Pertama tu, dihukumkan kafir oleh Allah. Kedua, Allah beritahu dalam ayat ni, mereka orang kafir ni daripada kalangan ahli kitab dan juga orang yang mensyirikkan Allah berada dalam neraka kekal. Kekal, tak keluar-keluar. Ketiga Allah kata wa ulaik, mereka itulah syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat makhluk tuan-tuan di sisi Allah. Jadi sebab itu saya pesankan tadi, saya ingatkan kepada kita tadi, bahawa ini perkara yang serius untuk kita berikan perhatian. Ya, sebagai orang yang nak mengajak kepada kebaikan, nak menyuruh kepada kebaikan, nak mencegah daripada kemungkaran, ya. Dan sebab itulah semua rasul diutus, ya, pertamanya lah untuk bila umat dibuat syirik saja maka diutuskan rasul. Buat syirik saja diutuskan rasul untuk menyedarkan umat. Kalau tuan-tuan perhatikan itu dalam sejarah, bermula Nabi Nuh alaihissalam, ya, sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehinggalah di zaman kita hari ini kesyirikan itu akan terus berlaku, ya. Ini di antara perkara yang perlu kita semua berikan perhatian, ya. Mungkin cukup saya berhenti kat sini dulu, dan insya-Allah tuan-tuan macam ada program tu, ya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.